Kata Abdul Malik Maros, saya ingat sampai sekarang ayat dia kata apa? Percayalah, anak-anak mereka sedang belajar bersungguh-sungguh dekat bumi kita sekarang. Mereka sedang membina jenama credibility. Pancang mereka sendiri. Kelak bila pancang mereka dah kuat, mereka akan tenang kita bila saat mereka tak perlukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Malam ni dapat kita berkuliah di taman ini. Berapa lama dah tak kuliah di sini tuan-tuan? Teringat kat tuan-tuan? Lama sungguh tak kuliah di sini. Nak main tadi lupa jalan dah. Last saya kuliah di sini, Abang Fazul anak seorang. Lah dah dua dah. Punya lama tak main. Alhamdulillah. Tapi ya satu-satunya tempat yang saya main lah dalam tempoh ini. Tak apalah. Ala kulihal tak apalah, kita sambung jalan. Kita punya pengajian kitab Madza Khasiral Alam bil Hintatil Muslimin. Saya ingat saya tanda di sini kot, kita berhenti hari itu muka surat 170. Masuk kepada subtopik nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 Hijrah. Nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 Hijrah. Cantik ni dokumen abad ke-6 Hijrah ni. Baik. Sambil-sambil lah sambil-sambil kuliah, sambil-sambil ni. Saya esok mula-mula saya tak pernah nak berani main malam ni pasal esok anak saya periksa. Padahal baru pasti. Ada periksa dah ni baru saya tahu. Kita dulu terus tadika lompat si katak lompat tu depa ada periksa dah. Baru ni depa bagi soalan untuk latihan di rumah. Ya Allah, saya tak tahu lah sama ada memang tinggi aras dia ataupun memang macam tu. Sebab saya baru anak pertama. Antara soalannya tuan-tuan, dia buat dekat kotak atas tu dia buat banyak kotak. Barru, al-bahru, lailun, naharun. Lepas tu bawah tu dia boleh lukis gambar. So kita kena ambil ayat tu, gambar bulan. Bulan tu apa dia? Malam lah kan, lailun, kena ambil lailun tu. Saya kata 6 tahun. Saya tanya anak saya, tahu tak? Dia tak tahu. Tak tahu aku anak saya main dalam kelas ke ataupun tak tahu. Kan? Tapi tingginya. Saya kalau sampai tahap tu kan. Saya ingat budak sekolah saya, kalau mendengar SABK pun bukan tahu semua bahasa Arab tu. Tak tahulah, tak tahu. Sama ada sistem itu dah sekarang ni dah tinggi, ataupun saja dia buat bagi tinggi lagu tu, ataupun kita yang ketinggalan, tak pasti. Tapi sistem silibus pendidikan kita sekarang memang merisaukan. Hari ni mak ayah mendesak agar dikembalikan peperiksaan ke sekolah rendah dan PMR. Tak tahulah, saya antara sebab salah. Saya setuju, tapi kalau periksa kembali balik dalam keadaan silibus sekarang, lagi teruk. Sekolah rendah ni, kalau menengah saya ingat tak ada masalah sangat sekolah rendah ni. Tapi nak marah mak ayah pun tak boleh sebab peperangan itu berlaku sekarang. Kalau kita lihat anak-anak di Damansara, di TTDI apa semua tu, anak dia pun 3-4 tahun dah bahasa Inggeris. Full. Ada siapa sembang dengan siapa malam tu? Dia bekerja dekat apa yang tadi kau mahal tu? Little Khalif. Apa? Jenis-jenis macam tu lah kan. Tapi yang disebut kat saya Little Khalif. Sebut nama tak apa. Tak apa, saya tak mengetahui, tak apa kan. Dia kata apa yang mereka belajar? Dia kata antaranya mereka dah buat robotik lah. Robotik? Tak robotik cara sekolah tadika lah kot kan. Weh, kacau. Tapi nak salah mereka pun tak boleh. Mereka dah advance dah. Mak ayah mereka mungkin orang-orang besar-besar. Jadi menyebabkan mereka pun dah advance ke depan. Meanwhile, dekat di belah-belah kita ni, belah-belah dalam. Taklah dalam sangat. Belah-belah kita ni, belah-belah pertengahan dan ke belakang ni. Anak-anak kita mungkin tak sempat. Tak ada duit nak masuk tadika mahal. Kemudian, dia baru nak belajar benda tu di peringkat tadika. Kemudian, tekanan ekonomi. Mak ayah yang terpaksa kerja. Tak sempat tengok anak-anak. Tak boleh bantu nak membaca, menulis, mengira. Tekanan itu berlaku, tambah-tambah tuan-tuan kalau orang miskin bandar ni. Kesan dia macam mana? Kadang-kadang tadika pun tak lepas masuk. Masuk darjah 1, itulah base untuk dia nak kenal 3M tu.
Tapi masa tu kawan-kawan dia sebahagiannya telah tinggalkan dia jauh lah. Jadi cikgu pula, dia ditekan di atas pula. PPD, JPN, KPN, tekan dia pula. Jadi dia nak pihak mana? Hak ni ke hak tu? Lepas tu dia pula dasar tak ada stream kelas dah. Campur habis. Lagi pening kepala. Ni nak buat untuk pening kepala. Nah. Jadi nak marah yang pandai pun tak boleh. Nak salahkan yang lambat pun tak boleh. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita nak bincang lah ni. Saya ingat silibus bagi saya lah tak boleh standardized. Tak tahu lah. Bukan tak standardized. Ada peringkat dia. Kalau kita nak mengajar silibus yang sama yang dipakai di Kuala Lumpur anak-anak orang kaya dengan silibus yang sama yang akan dipakai dekat Ulu Temeling, dekat Sarawak adalah benda yang sama. Apa keperluan orang, bukan nak merendahkan sahabat-sahabat kita di sana, tapi anak-anak yang di sana yang di pinggir bandar ni, apakah keperluan dia untuk sama level? Bukan saya nak, minta maaf, saya bukan nak bagi rendah. Saya nak beritahu kadang-kadang keperluan itu tak sama. Aras itu tak sama. Tapi bila kita datangkan dalam satu standard yang sama, kalau kita bagi rendah sangat, anak yang pandai dia dah liga robotik dah umur 6 tahun. Tiba-tiba darjah 1 dia nak patah balik ada kuda adi patah kaki. Buat apa? Tapi orang yang baru nak start macam mana? Kan? Susah sistem pendidikan. Lepas tu bila datang 2-3 orang yang influencer, dia kata apa? Sekolah ni buang masa. Habis. Kan? Ada kan? Buang masa tu. Walaupun ada beberapa di sudut macam mana nak kata, di sudut tak boleh. Nanti jadi salah faham pula. Ada sebahagiannya dia buang masa. Bukan sekolah tu buang masa. Kadang-kadang kita rasa macam tak perlu kot subjek ni. 1 jam setengah yang hang guna untuk ni, baik hang guna untuk meneling. Kalau saya lah kan. Saya sampai sekarang saya masih berpegang kepada subjek-subjek yang tak penting tu tak payah. Baik belajar mengajar bahasa. Contohnya anak kita bila keluar dia ada bahasa yang banyak. Dia boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia dapat 1 bahasa asing ke, 2 bahasa asing ke, kan? Bagi saya lah daripada subjek yang kita kata subjek ni memang lelong ni subjek ni kan. Atau itu pendapat saya lah kan. Tapi saya memang berpegang kata tak boleh standard lah benda ni. Dan sebab budak-budak kemahiran lain, bakat lain, cara lain dan laluan pun lain. Kan? Jadi mungkin untuk anak-anak yang di kampung-kampung, anak orang asli tu tak perlu kot silibus tinggi-tinggi. Mungkin keperluan untuk dia survive hidup dia. Mungkin kena pakai modul penternakan, macam mana dia nak besarkan tanah-tanah mak ayah dia ni ladang-ladang ni, mungkin mungkin silibus-silibus tumbuh-tumbuhan ke, penternakan ke, cendawan ke apa ke, kan? Mungkin untuk anak-anak orang kaya kat belah-belah tu yang mak ayah dia mungkin kerja-kerja besar-besar, mungkin dia lebih kepada pentadbir. Adalah maksudnya kena bincang lah, kan? Dia tak boleh, bagi saya dia tak boleh sama. Sama dia kan jadi macam tu. Unless peringkat asal tu kenalah sama kan. Tapi tu pun dah tak sama dah. Sebab kadang-kadang sistem tadika kan sekarang ni dah 3 tahun dah tadika dah. Tak boleh salah lah kadang mak ayah kerja yang ada duit, bila-bila dia hantar mengasuh, dia hantar tadika yang mengajak kan. Tapi anak-anak hilang waktu bermain. Dia masuk darjah 1, loceng pertama itu bermulalah penderitaan dia bagi anak-anak yang lambat ni. Kan? Dia pening kepala, apa kawan-kawan dia sedang buat ni? Semua duk jawab dia. Aku nak kena buat apa ni? Dan apa yang paling malang bila mana sistem pendidikan itu sendiri membunuh minat budak tu sendiri untuk belajar. Itu memang KPM dia kena buat sesuatu. Dia tak boleh buat keras bila Muarif duk komplain tentang silibus, tentang dia buat keras, dia buat diam, dia buat lagu-lagu tembok ke mana, geram kadang KPM ni pun. Tahu? Orang yang patut buat silibus ni patut orang yang duduk dekat medan. Dia tak perlu nama besar-besar. Dia orang yang duduk dalam medan dia lebih tahu. Mungkin nama besar-besar tu perlu seorang dua untuk nasihat. Tapi yang akhirnya yang nak mengadap budak tu adalah cikgu. Yang perlu mengadap budak tu. Sistem TP, tuan-tuan tahu TP nak? Tuan-tuan semua ada TP kan? TP bagus. Tapi TP dekat sekolah Malaysia tak tahulah, saya secara peribadi yang tak rasional untuk sistem pendidikan Malaysia sebab kita kelas ramai. Satu kelas 30 orang, 40 orang, 45 orang kadang setengah kalau belah KL tu. Mana boleh nak fokus TP? TP ni kena every single budak cikgu kena tengok dia. Kalau sekolah di Eropah berjaya buat TP, yes, kita tengok model Eropah bagus. Kita terus nak copy buat masuk Malaysia. Sedangkan dia satu kelas 15 orang. Memang boleh buat TP ya. Akhirnya kesudahannya jadi menipu. Minta maaf sebut. Cikgu mungkin marah tapi jadi menipu. Memang cikgu pun ada lah ni kan. Jadi menipu ya. PPD pula main hebat. Tinggi sangat markah jangan bagi 6 tak boleh tipu. Kalau budak tu pandai sungguh nak buat macam mana? Rendah sangat pun tak boleh. Jadi merapu. Jadi merapu.
Betul yang ramai orang buat homeschooling lah ni kan. Baik, tak apalah. Baru nak mula. No? Orang lama tak main decah. Nak cerita tadi tu patut saya nak minta cancel. Nak minta tunda tapi saya salah. Saya malu nak tunda banyak kali kan. Tak apalah, saya main jugalah. Tak apa, sempat lah balik lagi. Nak tengok sikit-sikit lah buat. Kalau saya tak kisah pergi tadika nak gagal kan nak apa kan biar pergi kan. Saya pegang macam tu tapi mak dia lah kan. Masa orang perempuan ni macam tu. Malu kat kawan lagi anak kita. Tak apalah. Bagi saya biar tadika dia nak belajar gagal dulu, dia nak belajar ni dulu kan, nak belajar salah. Dia pun ada periksa noh, tak apalah. Periksa tu pula standardized, satu tasik gelugong tak banyak. Satu tasik gelugong. Dia pasti dan semua orang tadika dan yang private semua gabung, dia buat satu soalan yang sama. Dahsyat agaklah kan. Baguslah daripada satu usaha kat arah tu kan. Tapi dahsyatlah. Dia standardized satu tasik gelugong. Tak tahulah di daerah lain pun buat kedak. Tapi termasuk dengan sekolah-sekolah ni mungkin dia akan di situ pun permulaan dah nak fight tu. Sekolah mana nak ranking tinggi. Kan? Tak tahu tak tahu kan. Balah, sambunglah noh. Baru nak mula sambung apa? Pada abad ke-6 Hijrah, ni dia cerita sambungan lah. Pada abad ke-6 Hijrah di masa dunia Islam telah terbahagi dalam beberapa kerajaan kecil. Abad ke-6 Hijrah bermaksud 500 sampai 599 Hijrah. Ya. Kalau ikut Masihi, sana saya ada tanda. Saya ada, sebetulnya saya buat buku baru ni tu, jadi saya ada tanda. Kalau ikut Masihi 1106 sampai 1203. Tu tempoh dia. 1106 sampai 1203. Maksudnya kerajaan Kedah 1136. Dah ada macam ni lah, era ni lah. Kedah terima Islam kan 1136 Masihi. Jadi dalam ini kah? 1136. Dalam ni abad ke-6 Hijrah kan. Tapi kalau kita lihat dalam kalender Islam betul-betul abad ke-6 Hijrah ni abad yang sukar sebenarnya. Kalau di sudut perspektif hadis, abad ke-6 ini abad yang suram. Ada beberapa tokoh dalam abad ke-6. Imam Al-Ghazali dinisbahkan kepada ulama abad ke-6. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali lebih lama pada abad ke-5 sebab dia lahir 450, dia wafat 505. Tapi kita akan disebahkan ulama itu berdasarkan tarikh wafat dia. Jadi orang kata dia ulama kurun ke-6. Tapi kurun ke-6 Imam Ghazali sampai hidup 5 tahun saja. Tapi abad ke-6 ini abad yang sukar sebenarnya. Ada ulama lain. Al-Aiz Ibn Salam kurun ke-6. Tapi kebanyakannya abad ke-6 ini abad yang sukar sebenarnya. Kenapa? Baik, kita akan tengok. Kerana kerajaan Islam kecil telah terpecah kepada beberapa kerajaan kecil yang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Allah telah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang telah bercerai. Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang telah bercerai-berai, yang sudah tidak berdaya lagi menghadapi serbuan tentera salib yang datang dari Eropah. Okey, baik. Sebelum cerita salib, cerita cerai-berai dulu. Permulaan cerai-berai ni sebenarnya dia dah bermula sejak apa? Sejak Qutila Uthman. Sejak pembunuhan Sayyidina Uthman lagi 35 Hijrah. Tapi saya tak mau pergi yang tu lah. Lepas pada tu datangnya perebutan di antara pertelingkahan lah. Khilaf di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali naik merintah. Kemudian lepas Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijrah, mereka lantik Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan tahu benda ni hanya boleh selesai kalau salah seorang beralah. Maka dia beralah. Dia menyerahkan kerusi dia menyerahkan SD dia kepada Muawiyah di Dubai tu. Bukan di Dubai. Dia menyerahkan SD dia kepada Muawiyah. Maka Muawiyah dilantik, maka umat Islam kembali bersatu. Di peringkat awal tu orang tak boleh terima juga Muawiyah pasal berperang dengan Sayyidina Ali. Maka apa Muawiyah buat pada tahun 44 Hijrah, dia hantar tentera untuk pergi Konstantinopel. Serang Konstantinopel. Jadi nak bagi tahu kepada umat Islam yang aku ikhlas untuk mempertahankan Islam. Maka dia adalah lelaki pertama yang buat tentera laut. Meskipun pada zaman Sayyidina Osman dah ada tentera laut, itu pun idea Muawiyah. Tapi pada zaman Muawiyah memang armada laut perang terus. Yang pergi ke Konstantinopel 44 Hijrah saya ingat saya. Tapi tak berjaya menang lah. Tapi at least dia membuktikan usaha itu dan dia umat Islam berjaya sampai ke sana for the first time. Cross laut sampai bawa tentera pergi sana. Dan itu menyebabkan seluruh dunia Islam buka mata. Okey, Muawiyah bukan calang-calang lah. Orang yang baru kenal, okey, Muawiyah. This is Muawiyah. Kadang-kadang orang baru ni dia tak kenal. Kisah lama Muawiyah ni dulu ni sahabat Nabi, penulis wahyu. Tapi budak-budak muda ni dia tak tahu. Jadi bagi dia Muawiyah ni jahat pasal lawan Sayyidina Ali. Jadi bila Muawiyah buktikan credibility yang ada pada dia. Itu Muawiyah.
Bila dia banyak kritik Saidina Ali sebelumnya, bila dia naik, dia perlu buktikan kredibiliti dia. Dia tak perlu ulang kisah lama. Ali pun dulu teruk, sebenarnya saya ni pun tak boleh nak bagi pasal Ali pun dulu. Tak payah cerita bab tu. Cerita kita dah naik sekarang ni, apa kita kena buat? Sebab tu Muawiyah tak buang masa dia bercakap tentang kelemahan pentadbiran Ali dan Hasan yang sebelumnya. Dia fokus untuk kerja dia. Itu Muawiyah, dia buat. Tapi bila Muawiyah dah bangunkan, habis Muawiyah turun kepada Yazid, berlaku balik. Sebab apa? Sebab bila naik Yazid, orang-orang di Kufah yang dulunya menyokong Sayyidina Ali, menyokong Sayyidina Hasan, mereka marah bila Sayyidina Hasan serah kat Muawiyah. Tapi mereka tak boleh marah Muawiyah sebab zaman itu Muawiyah terlalu popular. Bila kes Konstantinopel apa semua tu, maka mereka diam sebentar. Jadi bila Muawiyah mati, tahun 60, naik Yazid, maka orang Kufah kembali bangkit. Mereka pula cucuk oleh Sayyidina Hussein pula. Berlaku pula Karbala tahun 63, tahun 61 Hijrah. Nah, panjang cerita tentang Umayyah ni saling berbunuhan, bergaduh, tikam mengaku semua sampai masuk zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi 73 Hijrah. Pembunuhan Abdullah bin Zubair semua era itulah. Era darah dan pembunuhan ni. Nah, baik. Tapi ialah kadang-kadang perlu juga khalifah yang sedikit tegas. Nah, itulah lumrah sistem kita sekarang. Kita sekarang berada pada satu sistem yang adil, tetapi dia membataskan kita untuk buat sesuatu benda yang unpopular, tapi kita rasa benda tu baik. Sebab tu pentingnya institusi diraja untuk bagi kuasa pemutus. Tapi sukarlah cerita tu panjang. Tapi nak abang kata, mungkin sebahagian daripada kalangan pemimpin Muawiyah, pemimpin Umayyah yang buat keputusan terpaksa gempur Abdullah bin Zubair dekat Mekah. Macam Abdul Malik bin Marwan, kan? Khalifah pada masa itu. Dia seorang khalifah yang warak. Tapi kenapa ada keputusan itu? Mungkin sebab ada benda yang dia perlu buat yang sedikit tegas. Tetapi orang akan nampak dia jahat. Tapi akhirnya menyatukan balik Umayyah. Ala kulli hal, sampai tahun 132 Hijrah, bangun kerajaan baru nama dia Abbasiyah. Abbasiyah ni naik tuan-tuan macam mana? Gabungan di antara golongan-golongan Parsi. Orang Parsi. Gabung dengan orang Syiah. Kemudian gabung dengan sedikit Ahlul Bait. Bukan semua. Ahlul Bait sikit je yang pergi ke arah itu. Mereka cuba kempen nak bawa nama Muhammadiyah, Ahlul Bait Rasulullah. Tapi Ahlul Bait majoriti tak mau lawan lah. Ahlul Bait masa tu fokus untuk ilmu je. Maka mereka tak tahu nak bawa nama siapa. Adalah seorang lelaki keturunan daripada Abbas, bapa saudara Nabi, maka mereka pakai nama Abbasiyah. Yang paling kuat kempen untuk mereka ialah golongan Syiah dan golongan Parsi. Abu Muslim Al-Khurasani antaranya. Bila dia naik mengestablishkan Abbasiyah pada tahun 132 Hijrah, orang Syiah sangka kali ini naiklah kerajaan Syiah. Tapi tak naik. Abbasiyah naik, dia establish diri dia sebagai kerajaan Sunnah tahun 132 Hijrah, tuan-tuan. 132 bermasuk kurun kedua. Bila Abbasiyah naik sebagai kerajaan Sunnah, sekali lagi kerajaan Syiah ni bengkak lah, dia geram lah. Aduh, masa Bani Umayyah dia tak berjaya. Bani Abbasiyah pun dia tak berjaya sekali lagi. Dia dikhianati. Dia dah bantu kempen betul-betul untuk Bani Hashim. Naik Abbasiyah. Tiba-tiba naik kerajaan Sunnah. Kecewa kerajaan orang Syiah sekali lagi. Tuan-tuan ambil poin saya penting ni tuan-tuan. Kenapa saya kata Syiah kecewa ni pasal ni. Nak kait dengan yang ni. Kecewa kerajaan Syiah sekali lagi. Bila tak cukup dengan tu, Abu Abbas Safah bila dia naik, dia bunuh habis para pemerintah Umayyah yang kerabat-kerabat Umayyah dahulunya. Sampai seorang lelaki selamat, nama dia Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dia lari pergi Andalus. Sebab Andalus dah ada masa tu backup plan untuk Umayyah. Andalus dah ada awal tahun 95 Hijrah. Tak apa, Abu Abbas Safar dia bunuh habis. Bila naik Abu Ja'far Al-Mansur, adik dia bunuh habis pula kaum-kaum Syiah ni. Tapi tuan-tuan, saya cerita sikit. Tapi sahabat-sahabat jalan ni yang dah tonton Empire tu, dia tahu dah cerita ni. Tapi ni ulangan. Masa Abbasiyah nak naik dulu, siapa yang paling kuat kempen untuk Abbasiyah? Nama dia Abu Muslim Al-Khurasani. Dia lelaki misteri. Mystery man from Khurasan. Dia kempen untuk Abbasiyah. Dia orang Parsi. Tapi dia bukan kempen untuk diri dia. Dia kempen untuk Abbasiyah. Dan dia ni pemidato yang hebat. Sampai tahap orang-orang Arab ni setuju untuk bila mana Abbasiyah nak take over. Abbasiyah ni pemerintah ni orang Arab lah. Cuma yang sokong dia itu banyak daripada kalangan orang bukan Arab. Mawali. Sebab orang Arab masa tu dia punya kempen tak ada dah Bumi Putera, tak ada dah orang kata apa macam mana? Dasar ekonomi baru semua tak ada dah. Kami main ni based on merit. Based on yang tu ya. Abbasiyah bawa slogan itu.
Tak ada lah kelebihan-kelebihan, affirmative action semua ni tak ada. Jadi orang-orang Mawali, orang yang bukan Arab setuju. Masa tu orang Arab dah hanyut dah. Ya, tapi orang Abbasiyah ni sendiri Arab lah. Ya. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani yang banyak kempen. Bila naiklah Abu Abbas Safah merintah lah 132, kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal, adik dia yang ganti dia, Abu Ja'far Al-Mansur. Sekali lagi orang rakyat rasa marah. Kalau macam ni, tak ada beza hampa dengan Umayyah. Umayyah dulu pun pah ke anak, hampah ke adik. Kami ingatkan hang dah mer itu dah cerita rules of law lah, apalah kan, nak buat perubahan, reformasi lah, apalah. Hang lantik anak hang juga. Contohlah kan. Maka kat mana reformasi dia? Maka dia pun nak bangun lawan dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Apa Abu Ja'far Al-Mansur buat? Dia panggil balik Abu Muslim Al-Khurasani yang balik ke Parsi dah tu. Tolong pasal pakcik, Maisa, tolong saya balik. Pasal orang suka kat pidato dia. Pidato Abu Muslim Al-Khurasani ni orang suka. Maka dia pun main, dia kempen balik. Kempen. Tak apalah undilah Ja'far ni, sokong dia, bai'ah dia. Walaupun dia adik, tapi dia ni ada contohlah, pandai lah. Dia pandai kempen lah. Bagilah peluang, dia kata baru khalifah kedua, takkan baru kahwin nak beranak dah. Macam tu lah kan. Dia cerita sampai orang jadi yakin balik. Okey lah, kita bai'ah balik lah. Khalifah Abbasiyah yang kedua ni, tak apalah walaupun adik dia, kita tengok dulu macam mana. Bagi ruang dulu. Tak apa. Bila dah bagi ruang macam tu, tuan-tuan, orang pun kembali sokong Abu Ja'far Al-Mansur. Mainlah menteri-menteri, ketua-ketua cabang, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pemuda sayap-sayap ni, mai keliling Abu Ja'far Al-Mansur, kata apa? Wahai tuanku, wahai Datuk Seri. Datuk Seri jatuh teruk hari tu. Lepas tu macam mana pakcik Abu Muslim Al-Khurasani dia boleh buat agar Datuk Seri naik balik? Dan dia tak minta apa-apa pun. Kan? Dia balik Parsi. Jadi bahaya tak? Sebenarnya dia lebih bahaya daripada rakyat sendiri. Maka apa perlu buat? Bunuh dia. Maka Abu Ja'far Al-Mansur antara pertama yang dia buat selepas dia naik balik, dia bunuh orang yang tolong dia. Itu politik. Sebab apa? Sebab orang yang keliling duk cucuk ni. Dia kata lelaki yang sama yang boleh naikkan Datuk Seri daripada nama busuk sampai jadi nama mulia macam ni, tak mustahil satu hari nanti dia juga boleh jatuhkan balik nama Datuk Seri. Maka apa perlu buat? Hapuskan dia dulu. Maka Abu Muslim Al-Khurasani dibunuh. Tapi Abu Ja'far Al-Mansur ni jahat ke? Dia tak jahat. Dia baik. Dia warak. Dan dia juga perawi hadis. Dan dia alim. Dia kawan pada Imam Malik. Dia yang minta Imam Malik buat kitab Muwatta' tu. Jadi itulah politik, tuan-tuan. Dan kita tak faham. Setengah para pemimpin itu macam Saddam Hussein, Allahyarham. Ada masanya dia kerah, kita nampak, tapi ada masanya dia berjuang untuk kita. Gaddafi misalnya kan. Jadi itulah permainan politik. Nak cakap lebih pun tak berani, tapi itu realiti dia. Kadang-kadang memerlukan begitu kot. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulin fajir. Allah kuatkan agama ini dengan lelaki yang kerah, yang jahat sikit. Bukanlah jahat, yang fajir ni jahat sebenarnya. Mungkin dia nakal. Nak kata jahat pun tidak, mungkin nakal. Mungkin kena lelaki yang begitu. Yang dia boleh kontrol crowd. Islamis dia boleh kontrol. Yang bukan Islamis dia boleh kontrol. Yang kaki rock pang semua dia boleh kontrol semua. Mungkin begitu. Mungkin pembawakan itu yang dibawa oleh orang-orang yang macam Saddam Hussein, macam Tuan Mahathir misalnya sebelumnya, macam tu, yang boleh orang tunduk dan dengar pada dia. Baik. Mungkin itu image yang cuba dibawa oleh Sanusi, Menteri Besar Kedah sekarang kan, yang orang agama pun hormat dia, budak-budak muda kecil-kecil pun suka kat dia. Itu image yang dibawa. Mungkin lah. Mungkin PAS dulunya eksklusif sikit, tapi bila datang MB Sanusi ni kita nampak okey. Okey. Orang mula bergurau dengan dia, pergi kedai makan, orang tak segan nak bergaul dengan dia. Dia boleh main bola, dia boleh buat live. Mungkin lah. Tapi orang yang tak suka kat dia akan terus-menerus kata kat dia lah. Biasalah tu. Orang yang suka kat dia pula akan mengiyakan apa saja apa yang dia buat lah kan. Kita duduk di lain tengah, begitulah. Apa yang kita rasa betul-betul lah. Salah lah. Dan mungkin kita juga salah. Tak apa. Kat mana tadi? Dia bunuh Abu Muslim Al-Khurasani. Tak apalah. Abu Ja'far Al-Mansur meninggal tahun 158. Dia lah yang buat Baghdad. Kota Baghdad tu dia yang buat. Dia bangunkan kota Baghdad sampai jadi kota yang paling ampuh dalam dunia pada masa itu. Selepas Konstantinopel lah. Di sudut ampuh. Di sudut rakyat paling ramai. 2 juta orang di Baghdad. Perkembangan ilmu, perkembangan syiar, cendekiawan, ulama, ahli falsafah. Itu Baghdad nombor 1 lah. Zaman itu. Di sudut keampuhan mungkin Konstantinopel lagi.
Tapi Baghdad, orang datang seluruh dunia. Maksudnya ibu kota dunia pada masa itu. Siapa buat? Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Tak apa. Dia meninggal 158. Lepas tu Umayyah, khalifah-khalifah yang lain, Al-Hadi, Al-Mahdi, sampai Harun Al-Rashid. Lepas tu apa nama ni, Ma'mun, apa semua ni lah. Baik. Lepas tu dia main zaman perpecahan. Zaman Ma'mun ni dia dah main Mu'tazilah. Lepas tu berlaku Mihnah, bergaduh pula, perang hang aku ni. Akhirnya dia main zaman Mutawakkil, baru selamat balik. Dia main pula Asy'ariyah, lepas tu bawa semua ni. Dalam kekalotan itu, tuan-tuan kena ingat lah, dalam pemerintahan Bani Abbasiyah pada masa ni, yang pegang tahta orang Arab, Bani Abbasiyah. Tapi yang kontrol politik orang Parsi. Orang Parsi yang kontrol politik. Yang kontrol ketenteraan orang Turki. Dan setiap menteri pada masa itu, mereka ni tak yakin dengan rakyat mereka sendiri. Maka mereka upah konsultan luar. Bahasa lah ni lah, bahasa dulu. Mereka pergi beli hamba-hamba dekat sepadan Turki, ujung-ujung sana, bangsa-bangsa tak ada tamadun ni, ambil jadi tentera mereka. Maka tentera-tentera Turki berjuang bagi pihak Abbasiyah. Tetapi peringkat awal mereka ni mungkin tak melawan. Masa mereka ni cuma orang-orang nomad di kaki-kaki sempadan yang menteri Abbasiyah beli. Tetapi bila mereka datang ke Baghdad, anak mereka dapat persekolahan, anak-anak mereka tu nantilah yang akan naik buat perubahan. Macam sekarang kita pergi ambil orang asing kerja dekat Malaysia dan sebagainya. Tak apa. Orang Islam, tak apa. Apa yang bukan Islam pun ada. Mungkin kita boleh kata mereka tak ada apa. Bukan ancaman kepada kita. Tapi anak-anak mereka sedang belajar. Sedang menuruti pembelajaran. Sedang belajar. Dan ada di antara anak-anak mereka yang lahir di sini. Dan kelompok mereka semakin ramai. Satu hari nanti kalau mereka besar dan kita masih hanyut, kita akan ditinggalkan. Seperti mana apa yang berlaku dekat Abbasiyah, tuan-tuan. Arab habis. Tu yang maaf saya sebut. Amerika Syarikat pun habis. Sekarang ni Amerika Syarikat, Asian American, African American dah masuk ke Yale, Oxford, apa semua ni belajar. Keluar main degree, masuk Republican, masuk Republic, berhujah, berdebate. Tuan-tuan tengoklah sekarang. Apa Indian American tu kan yang calon nak lawan presiden tu kan seorang tu. Cakap punya pandai dengan dasar, dengan anak-anak Amerika yang bumi putera habis mana? LGBT, konsert, mabuk, obesity, itu ya. Jadi begitu. Jadi begitu tuan-tuan. Saya takutlah Malaysia jadi macam tu. Tak jadi ikut. Tapi orang Melayu jangan jadi macam tu. Kita terlalu selesa. Kita terlalu selesa. Dia satu istilah apa? Saya pernah tulis tu. Apa? Dia penipuan majoriti lah. Tapi ada satu istilah yang lebih sedap. Apa? The contentment. Apa? Sedap lagi istilah tu. Rupanya telah dibahaskan tentang orang yang bila dia duduk dalam majoriti, dia rasa selesa, maka dia hanyut. Bukan saya nak merendahkan Melayu, tidak. Tengoklah Melayu dekat London, Melayu dekat negara-negara luar yang minoriti, Melayu di Jepun. Mereka hebat, mereka gigih, mereka rajin, mereka berjuang. Bukan nak kata Cina rajin sangat. Cina dekat China, pemalas. Kan? Berotong. Mungkin Cina kat sini dia rajin pasal dia rasa tak selamat. Kan? Begitu yang berlaku kat Abbasiyah pada masa tu. Mereka duk hanyut, maka orang-orang Turki duk membina. Anak-anak mereka duk membina kerjaya, membina kelompok, membina pengaruh. Anak-anak Parsi duk mengaji ilmu, ambil ilmu. Kan ada satu cerita yang saya cerita kat tuan-tuan dah dulu. Mungkin tuan-tuan lupa dah. Lama dah kita tak main sini kan. Abdul Malik bin Marwan. Dia main di Masjid Nawawi Madinah pada zaman dia. Kisah ni Imam Ramah Hurmuzi sebut dalam kitab Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Lama dah zaman Abdul Malik bin Marwan. Imam Ramah Hurmuzi main kemudian lah. Dia kurun keempat. Tapi dia quote cerita tu. Dia masuk Masjid Nabawi. Dia tengok tiang. Dia kata tiang ada orang mengaji ilmu. Maka siapa tu guru tu? Dia berkata tu Atta' bin Rabah. Dia tengok tiang tu. Tiang tu siapa? Itu Makhul. Itu tiang siapa? Itu Mujahid. Itu tiang siapa? Dia sebut nama satu-satu. Maka Abdul Malik bin Marwan jadi marah. Dia panggil menteri-menteri. Dia kata panggil semua orang Quraisy. Kita jumpa dekat. Macam hari ni kita kata Dewan Perniagaan Melayu lah. Mungkin dulu Dewan Perniagaan Quraisy. Yang orang Quraisy saja boleh masuk. Masuk jumpa. Zaman Abdul Malik bin Marwan tu awal lagi tuan-tuan. Ni zaman Umayyah. Dia dah marah dah. Dia kata, apa orang Arab? Aku masuk Masjid Nabawi. Aku main melawat. Pasal dia duduk di Damsyik. Jadi dia main ke Masjid Nabawi. Melawat kawasan. Aku tengok. Sini orang Parsi. Situ orang Parsi. Sana orang Parsi. Sini orang Parsi. Mana pergi orang Arab dah kata? Mana pergi orang Arab? Tuition sini orang Parsi. Tuition situ orang Parsi. Kelas tambah situ orang Parsi. Sini sembang idea. Sini sembang dasar. Kita duduk sembang apa? Tak tahu mana pergi orang Arab. Kemudian masa tu ada seorang lelaki jawab. Saya lupa nama tu. Dia kata ini takdir Allah. Dia taqadir Allah. Dia kata ini takdir Allah.
Maka Abdul Malik bin Marwan kata, takdir Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Melainkan dia mengubah sesuatu Al-Quran kan. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, saya ingat sampai sekarang ayat dia kata apa? Percayalah, anak-anak mereka sedang belajar bersungguh-sungguh dekat bumi kita sekarang. Mereka sedang membina jenama, dia tak sebut jenama lah, dia kata macam credibility, pancang mereka sendiri. Kelak bila pancang mereka dah kuat, mereka akan tenang kita bila saat mereka tak perlukan kita. Dan itu yang dah berlaku, itu yang berlaku kat mereka. Saya bimbang kita mengulang, kita akan, atau kita dah ke arah tu, saya minta maaf, kita ke arah tu. Anak-anak kita sekarang, kita ke arah tu. Sebab tu kaum lain tak hormat kita. Mereka boleh mendabik dah, mereka tahu kita nak maki-maki mereka. Esok anak-anak kita minta raja dengan mereka. Itu yang jadi tahu lah. Tapi ramai lah Melayu hebat. Nampak kita bila saya kata macam ni sebab saya sayang lah Melayu ni. Sebab negara kita majoriti Melayu, so kita kata kat Melayu lah kita Melayu kan. Kita ada isu dari makcik Kemboja apa tak ada. Orang tak ada isu tu. Tak ada. Oh ni mamak kata kat Melayu ni. Mamak pun Melayu juga kan. Sayang. Sayang. Kadang-kadang sedih lah tengok anak kita, anak muda kita ni cakap benda yang tak perlu, bergaduh benda yang tak perlu. Buat apa? Buang masa. Baik, sambung. Okey. Sambung ni Ni nak sambung ni. Sebab nak pergi ke kurung kat ni sikit lagi. Saya nak pergi kita perpecahan tu. Lepas tu bila Syiah ni tengok berlaku perpecahan macam tu, orang Turki mula ada pengaruh, orang Parsi mula ada pengaruh, dia pun dah mula jadi menteri. Anak-anak depa dah mula jadi menteri. Anak-anak depa dah mula jadi menteri. Maka orang-orang Syiah yang depa tengok, ini ada kesempatan untuk kita. Bila Andalus, Umayyah dah buka dinasti Umayyah Barat dekat Andalus, Umayyah II, sebut Umayyah Barat. Dia dah establish as Umayyah, khilafah baru. So kata orang Syiah, Waidun kita pun buat juga. Maka dia buat Fatimiyah. Fatimiyah dibuat pada kurun keempat, tahun 347. Jadi zaman itu khilafah besar Islam pecah tiga. Fatimiyah, Abbasiyah, Umayyah. Dan pada satu ketika, Fatimiyah pernah jadi lebih kaya daripada Abdul Wahab. Umayyah lebih kaya daripada Abdul Wahab. Abbasiyah tu. Fatimiyah. Dia pernah rampas tanah Umayyah sikit, dia pernah rampas tanah Abbasiyah sikit, dan dia bangunkan Kahirah. Dan dia yang buat Universiti Al-Azhar. Fatimiyah tu. Kalau kita katakan dekat Abbasiyah, Baghdad, ada apa? Harun Rashid buat apa? Baitul Hikmah kan? Tempat pengumpulan ilmu-ilmu ulama-ulama. Dekat Kahirah, Al-Aziz, Khalifah Al-Aziz nama dia. Dia buat Darul Hikmah. Betul-betul nak fight. Darul Hikmah. Tempat pengumpulan ilmu-ilmu dan ulama-ulama. Bahkan dia banyak gaji mahal kepada ulama-ulama yang mai terjemahkan kitab dekat kota dia. Maka ramai ulama-ulama dekat Abbasiyah pada masa itu yang dah kecewa dengan pemimpin Abbasiyah yang tak habis-habis bergaduh berperang dengan benda-benda khilaf ni. Masa tu memang bergaduh benda-benda khilaf, dah maaf sebutlah. Perbahasan tentang kalam, tentang ni merebak dekat Abbasiyah pada masa itu kat Baghdad. Tak habis-habis. Nak cakap tentang benda-benda yang melampaui batas. Saya baru ni bukan baru ni, benda ni dah lama, 2 tahun lepas. Allahyarham Profesor Mahmud Zuhdi dengan adik dia, Allahyarham Dr. Kamel. Kan dia pun rajin buat live 2 orang bincang pasal benda ni. Dia pun juga menyebut benda yang sama. Kadang-kadang kita bercakap benda yang tak perlu. Baru ni sebab naik balik dekat saya punya memori. Bercakap benda yang tak, tapi dia cerita realiti pada masa itu. Orang Islam kadang bercakap benda yang tak perlu cakap, benda kita buang masa. Masing-masing nak mempertahankan benda tu, dia yang betul atas benda-benda yang abstrak. Itu berlaku kat Abbasiyah di Baghdad pada masa itu. Sampai berbunuh. Maka pada masa itu kesempatan dicuri oleh Fatimiyah untuk menambahkan ilmu, menubuhkan Al-Azhar, Cordova, berjaya bangunkan sebuah perpustakaan yang sangat besar. Abbasiyah ditinggalkan. Sampai tahun bila tuan-tuan, kurun ke-5 pada masa itu, mai golongan Sufi. Sufi dah ada lama dah. Sufi yang zuhud. Tapi ni Sufi yang jemaah. Sufi yang as individu, berlama dah. Cuma tak dinamakan Sufi ya, dia Zuhad kita panggil. Abu Zar Al-Ghifari sahabat Nabi. Abu Bakar Al-Jarrah antaranya kan. Tapi maksudnya Sufi as jemaah. Baru Sufi mai. Sufi fikir dia ni duk bergaduh tentang itu, tentang Tuhan sifat begitu begini, Mu'tazilah begitu begini, Hanabilah begitu begini. Siapa yang nak bercakap tentang cinta Allah dan rasa sayang Allah? Maka Sufi datang.
Sufi masuk ke semua peringkat umur masa tu. Majoriti Sufi. Bila dah ramai sangat, dia jadi hulu pula. Mailah puak-puak yang anallah, anal haq. Ada main gitu pula. Ada main geng kelompok halash pula. Bagi dia kelompok yang macam tak payah semayang, tak apa semayang tu, cuma orang awal ni kita yang penting cinta, yang penting rasa, yang penting sampai. Buat apa semayang kalau tak sampai? Yang dah sampai tak perlu semayang dah. Semayang tu cuma alat. Ada main gitu dah. Ada kat Malaysia, Belembok. Satu geng. Geng kedua pula, semayang lah paling bagus. Zikir lah. Nak untuk mencapai cinta Allah, maka dia zikir sehari 100,000 kali. Dia baca Quran tak berhenti. Dia semayang sunat sampai tak pergi kerja. Nampak tak tuan-tuan? Dua kelompok. Tuan nampak setakat saya contoh ni? Nampak dua kelompok Ni kurung ke 5 Mai kelompok ketiga pula, kelompok Ibn Sina. Dia pula main reasoning. Apa saja ilmu yang kami ambil. Dokumen-dokumen barat yang telah ditransfer masuk Aristotle, Plato apa semua tu tentang reasoning. Tentang mengatakan kewujudan alam. Tentang qadimnya alam itu, kekalnya alam itu. Tentang Allah, tentang syurga dan neraka. Adakah syurga itu betul? Kalau betul syurga dan neraka itu dibuktikan, kena ada reason. Kena ada pembuktian. Sebab kita orang sains, kita nak kaedah sains. Maka dia bukan menafikan agama, tapi Ar-Razi misalnya, dia terjemah. Dia tafsirkan, dia mengatakan syurga dan neraka itu bukan wujud. Cuma syurga dan neraka itu wujud dalam otak. Bila kita buat baik, kita akan selesa, bahagia macam dalam syurga. Bila kita buat jahat, kita akan serabut macam dalam neraka. 3 pertempuran pemikiran ini masuk ke Abbasiyah pada masa itu. Siapa yang datang tuan-tuan? Al-Ghazali. 450 Hijrah. Yang dilantik menjadi dekan dekat Madrasah Nizamiyah. Itu pun zaman Saljuk. Saljuk yang, ni, nama yang ni. Ada Saljuk lagi. Saljuk yang menyelesaikan krisis ini. Bani Saljuk, Turki itulah. Agama Arab tak boleh. Turki itulah. Yang pimpin Bani Saljuk. Pemerintah masih lagi Abbasiyah. Tapi yang memimpin sebenarnya Saljuk. Nizam Al-Muluk. Dia buat Madrasah Nizamiyah. Yang saya contoh kat tuan-tuan tu. Yang Profesor Ahmad T. Kuru. Yang baru ni viral. Kata dia liberal tu kan. Saya no comment lah pasal saya tak tahu. Saya baca satu buku dia saja. Saya tak adil untuk saya kata dia liberal ataupun tidak. Saya baca satu buku dia saja. Setakat buku tu okey lah. Banyak data-data yang saya dapat tu memang informatif lah. Dia cerita tentang pekerjaan ulama zaman dulu. Ulama dulu tak kerja sebagai penceramah. Ulama dulu kerja bela kambing, jual emas, penterjemah, buka kedai baju, kan dia cerita dulu kan. Dia siap buat data berapa percentage. Sampailah zaman Saljuk, barulah ulama jadi government servant, pejabat awam. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri pada masa itu Nizam Al-Muluk, dia buat satu dasar, ambil budak-budak muda ni masuk Madrasah Nizamiyah, bagi kursus agama, keluar akan pulangkan balik untuk kerajaan. Maksud dia akan berkhidmat untuk kerajaan. So itu yang permulaan kepada berbondong-bondong ulama kerja pejabat awam. Kalau di Malaysia sejarahnya Pak Lah Badawi lah. Berbondong-bondong para ustaz-ustaz Azhari yang dulu balik tak ada kerja, sekarang boleh masuk kerja JKOF, boleh kerja SABK pasal dasar yang Pak Lah bawa itu. Kan? Itu sejarah di Malaysia. Dulu orang kata kalau pergi Timur Tengah balik nak kerja apa? Adalah orang dapat kerja sebahagiannya, tapi sebahagian besar tak ada kerja. Jadi dasar yang Pak Lah bawa itu bagi saya bagus. Kan? Bagi orang Melayu dapat kerja banyak. Macam kerajaan. Baik. Saya melencong tak? Tak melencong. Maka bila Bani Saljuk naik, ketika itulah ancaman salib mai. Ini salib. Ancaman salib mai. Pada kurung berapa ni dia kata kurung ke-6. Baik. Ancaman salib mula-mula mai pada kurun ke-5 sebenarnya. Okay, masa ni Abbasiyah dah tak tahu nak jadi apa dah. Abbasiyah Arab tu lah. Abbasiyah masih ada sebagai nama. Tapi Bani Abbas, Bani Hashim itu tak tahu jadi lagu mana dah. Sekadar ada nama saja. Jadi Bani Saljuk yang ambil pengaruh, yang ambil tanggungjawab pada masa itu untuk mempertahankan Islam. Baik. Pada tahun 463 Hijrah, ni kurung ke-5. Orang-orang Eropah daripada negara-negara besar Eropah. Tapi sebenarnya mereka ni pun orang-orang gasar. Tak apalah, tapi orang Eropah lah. Nanti saya cerita lihat pemenang gasar tu mungkin tajuk yang lain lah. Mereka ni mai nak serbu Islam, nak pecahkan tembok Saljuk ni. Tentera mereka 300,000 orang. Pimpinan Raja Romanes mai nak serbu Bani Saljuk ni.
Masa tu pemimpin Bani Saljuk nama dia Raja Alip. Kalau bukan Alip, Alap ke Alup. ALP. Alps Arslan. Dia ni minta tolong orang keliling dah untuk bantu bersatukan Islam dia, tapi kita berpecah. Syiah pada masa tu tak mau peduli dan tak tu, itu masalah sunnah ke masalah kami. Apa nama ni, dan ada masa tu dah ada kesultanan yang kecil, Buwaihi, Buwaiti, semua tu dah ada dah. Baik, Sasanid, Samanid dah ada dah masa tu. Kesultanan kecil. Andalus lagi lah, duduk jauh. Okey. Lawan 20,000 orang Islam, lawan 300,000 orang tentera gabungan Pakatan Kufar Eropah. Mai. Dan tuan-tuan, perang tersebut kita menang. Kita menang perang tersebut, tuan-tuan. Bila kita menang perang tersebut, apa jadi? Cerita itu sampai ke Eropah. Cerita itu sampai ke Eropah balik. Okay, saya ulang sikit. Bila dia serbu nak main, King Romanes, ketua tu, dia kata kami kan serbu hampa di timur ni, kami akan ranapkan hampa, kemudian kami akan terus marah sampai ke Madinah, kami akan jumpa Muhammad hampa. Perli lah tu, perli. Nak tengok Muhammad hampa boleh buat apa kat hampa. Dia tolong hampa. Bila dia kata macam tu, orang Islam yang masih ada iman ni, pilah bai'ah Sultan Asalan ni untuk nak berjuang bagi pihak Islam, tapi 20,000 orang je. Jadi bila mereka lawan, menang kat Islam. Allah yang kuasa. Menang. Bila menang kat Islam, tuan-tuan, apa jadi? King Romanus ditangkap. Orang yang hina Nabi ni. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Raja Arsalan ni, dia tangkap King Romanus dan dia bebaskan. Dah lah dia bebaskan. Dia bagi duit belanja. Dia suruh pergi mandi pakai elok-elok. Balik pergi negara Eropah. Dia suruh pegawai Seljuk ni iring sampai Romanus selamat sampai. Sebelum tu, dia kata kat King Romanus, aku dah tangkap hang. Hang agak-agak apa aku nak buat kat hang? King Romanus kata, tak ada benda lain lah. Mesti hang akan bunuh aku. Confirm lah. Kata Alip Arsalan, aku akan buat lebih teruk daripada bunuh. Dia buat yang tu, tuan-tuan. Dia bebaskan. Tapi betul memang teruk. Bila Romanus balik, orang Eropah fikir apa? Hang yang kena. Hang yang tak guna. Tak logik. Dia kata 300,000 kalah dengan 20,000. Ni mesti. Kenapa Romanus balik dengan wangi, dengan segak, dengan tentera musuh pula iring dia, dengan ada duit lagi. Asalan bagi. Maka orang Eropah hukum Romanus sepanjang hidup dia. Sebab bagi orang Eropah, Romanus ni kena. Sedangkan Romanus memang tak kena. Dia berjuang sungguh. Tapi pandai reverse psikologi yang Asalan buat tu menyebabkan akhirnya Romanus kena hukum dalam hidup dia. Apa yang lebih menyedihkan, tuan-tuan, bila kita berjuang ikhlas, tapi orang tuduh kita kena. Sedih tu. Romanus kena hukuman tu sampai akhir hayat dia. Kalau dia boleh pilih, saya ingat dia suruh aku mati lagi awal, tak apa kot, pada aku derita macam ni. Rakyat tuduh dia petualang, rakyat tuduh dia jahat. Baik. Kemudian keluarlah satu fatwa salib. Pope Urban pada masa itu keluar fatwa salib, kata ajak orang Eropah sekali lagi kita pergi serbu lawan orang Islam Bani Saljuk. Sebab apa? Sebab mereka ni kuih jahat, kuih cengih. Saya bagi bahasa mudah macam tu lah. Maka tuan-tuan, mereka pergi serbu. Tapi masa tu Asalan tak ada dah. Yes, masa tu tak ada dah. Lepas Ali Asalan, anak dia Mahmud Shah. Itulah zaman Nizam Al-Muluk. Saya ringkas cerita zaman tu Al-Ghazali. Era itulah berlaku salib pertama. Kaum Frank dan beberapa orang Eropah mai serbu. Okay, Baitul Maqdis. Okay, mereka menang. Mereka menang. Itu berlaku dalam kurun ke-6. Ni yang kita baca ni. Okay. Cuma Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia terus pergi kepada apa? Pertolongan Allah terhadap pertempuran dengan salib. Maksudnya Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia pergi terus kepada perang salib kedua. Dia tak cerita perang salib pertama kita kalah. Jadi kita perang salib kedua berhasil mengalahkan pasukan salib dalam medan Hittin pada tahun 538 Hijrah. Dia kata perang salib kedua lah ni. Perang salib kedua kita menang. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Saya nak minta izin berhenti tepat boleh tak? Boleh tak? Minit lagi tak? Tak kisah cerita. Sama boleh. Jadi Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia tak cerita tahap pertama lah. Dia cerita tahap kedua tu yang kita menang. Yang pertama tu kita kalah dan kita kalah teruk.
Tapi tuan-tuan, masa kita kalah teruk tu, saya nak cerita sikit. Kaum Frank tu, Mai. Kaum Frank ni siapa? Saya tutup lah. Bulan depan kita sambung ni. Perang salib ni. Perang salib ni saya kena cerita asing. Sonok. Boleh tuan-tuan? Perang salib kita cerita bulan depan, cerita perang salib saja. Baik. Kaum Frank ni siapa? Kaum Frank ni, dia ni sekelompok orang-orang nomad. Orang Eropah yang main daripada orang asli, yang tak tahan dengan orang pekan, orang bandar dekat Eropah ni, yang hidup pun teruk, undang-undang pun tak ada, duk tipu gereja, tipu agama. Law ni dia keluar gelombang, dia panggil von Kerderung, macam itulah istilah dia. Contoh kalau baca Islam Muslim Krisi tu, saya tulis istilah ejaan yang tepat. WOLVANDEKURG, saya tak ingat nak ejak. Tapi von Kerderung tu gelombang orang gasar Eropah keluar beramai-ramai. Vandal, Vigor, Viking. Vandal tu, orang Vandal, mereka pergi tawan Spanyol. Roderick tu. Sebab itu bila Islam mai, kita boleh nama Andalusia. Andal. Berdasarkan kita take over daripada tanah orang Vandal. Orang Frank, dia mai ke Baitul Maqdis. Orang Norman ni orang utara. Mereka ni pergi ke Itali, Sicily. Kebetulan, Sicily pada masa itu, sebelumnya ada kerajaan Aghlabi. Aghlabiah ni zaman saya kata kerajaan kecil, kurung keempat tu. Pecahan tuan-tuan, pecahan Abbasiyah tu mereka pergi buka dekat Aghlabi. Itu pun sebab Khalifah Abbasiyah bagi tanah dekat Muhammad bin Aghlab. Dia buka tanah, akhirnya dia buka kerajaan lah, senang ringkas cerita. Hidup subur, kaya, hebat semua. Lepas tu anak-anak dia teruk. Mai Norman kalahkan Aghlabi, tapi rakyat Aghlab itu dekat Sicily, pulau Sicily tu bertamadun sebab dia dah puluhan tahun hidup bertamadun. Jadi Norman yang puak utara yang tak ada undang-undang ni, dia main King Roger yang pertama tu dia terkejut. Bagusnya. Bangun pagi mandi. Memang tuan-tuan, kita rasa macam, pelik ke mandi? Pelik bagi orang lain. Bagi orang Melayu, mandi tak pelik. Tuan-tuan, tu dah kita duduk belajar kat U dulu, dekat Kolej Kediaman. Anak-anak Cina ini, mana mandi bagi? Saya tak tahu, saya UAA, tapi tengok orang negara lain pun tak mandi kok. Orang Melayu ni mandi. Kawan-kawan UKM cerita kan, anak-anak Cina Hindu mangkit pergi kelas begitu ya. Gigi pun tak gosok. Kita kena mandi. Walaupun tak wajib mandi, tapi orang Melayu ni dia jaga. Kan? Jadi begitu bila orang gasar Norman mai tengok mandi. Wih, dia kata bagusnya. Kemudian ada code, ada law, ada semua. Maka dia ikut. Dia belajar sampai dia mati. Anak dia yang lahir kat situ, King Roger kedua ni, memang dah mesra Islam, fasik. Tapi dia Kristian lah. Dia Kristian lah. Tapi dia mesra Islam. Sampai pada masa tu, dia pada pegang pulau Sicily dah. Bila Frank mai, Frank ajak Norman. Mai bergabung sekali sama-sama Kristian, kita talar pergi Baitul Maqdis. Dia tak mau tuan-tuan. Ni, sejarah dah. King Norman, suku Norman ni, King Roger kedua, tak mau pergi. Tak mau tolong Kristian untuk serang Islam. Pasal dia, aku tidak ada masalah dengan Islam. Dia pegang begitu. Mentaliti tu dah ada. Orang Eropah ni dia begitu kot. Walaupun dia gasar, tapi bila dia dididik dengan ilmu yang betul. Sebab tu hari ni, kekerasan melawan Israel, kempen Palestin, saya ingat dekat Eropah lagi dahsyat dekat negara Islam. Mereka boleh buat pengumuman dekat mereka punya shopping mall. Dekat bah-bah mereka ditulis tentang Free Palestine. Dekat iklan-iklan mereka, kita iklan ni lebuh raya, ubat kuat. Tapi mereka boleh buat, mereka spend untuk itu. Dulu saya ingat orang Islam Eropah yang buat, tapi bila saya tengok realiti sekarang, bukan orang Islam saja, tapi orang yang Kristian, orang yang menilai kemanusiaan, mereka buat. Benda tu kan? Itu mungkin orang Eropah, saya tak tahu lah, saya tak ada kawan orang Eropah, tapi bila kita dah banyak baca ni, begitu kot. Sebab tu King Roger kedua, dia tak bagi tentera dia tolong orang Kristian. Pasal kita orang Islam dah jaga elok Baitul Maqdis, Nabi sabu buat apa? Tapi adalah kes personal lain. Mak dia itu kahwin dengan Raja Baduin, jadi dia geram. Pasal mak dia tinggal pok dia, tapi itu adalah salah satu jugalah. Tapi dia tak mau, dia tak mau. Cik anak cucu dah lah yang balik pergi England. Tu cerita panjang lah. Nanti Port Anglo-Saxon ni kalah. Jadi Port Norman dekat Sicily ni balik pergi England balik. Pasal Port Norman dekat sana menang kat England. Jadi Norman balik pergi England, King Henry. Dia buat common law. Itu cerita panjang. Saya pernah cerita dah. Mungkin saya akan ulang lagi nanti ke depan. Yalah sebulan sekali tempat ni saya dah nak luar pun. Jadi tuan-tuan, bulan depan insyaAllah ada panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, Allah bagi kesihatan. Kita sambung bulan 2 kan, bulan depan cuti sekolah boleh insyaAllah
Boleh ikut no. Awal-awal kan. Kalau kita free semua, kita buat. Saya nak fokus on perang salib je. Perang salib. Pasal drama perang salib menarik. Tapi ingat tuan-tuan, bulan depan kita nak pergi perang salib 2 dan 3. 2 dan 3. So perang salib kedua siapa terlibat? Salahuddin Ayyubi. Ketiga pun dia jugalah. Cuma Eropah yang terlibat dalam perang salib ketiga ni adalah Richard the Lionheart. Saya nak cerita politik Richard dengan Philip tu. Bapa angkat dia tu. Menarik. Bulan depan insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyi wa fatul mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, saya minta tuan-tuan doa lah no. Apa nama buku saya tu yang saya sedang buat 1000 tahun tu dah siap dah alhamdulillah. Cuma Karang Keras sedang review. Kalau siap, depa akan launch PBA KL ni, Pesta Buku Antarabangsa. Di PWTC. Yang saya sedang buat 1000 tahun tu. Dah siap dah alhamdulillah. Satu lagi skrip drama tu lah yang akan tayang bulan Ramadan insya-Allah.